Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Medani. Berita bagi Sarawak edisi Khamis 11 Julai 2024 bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sarawak sangat bersedia untuk mengguna pakai, mengembang dan mempelbagaikan industri teknologi tinggi dalam usaha membangunkan ekonomi negeri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuping berkata ia selaras usaha Sarawak untuk mengaplikasi teknologi terkini dalam pembangunan semua sektor ekonomi. Katanya bidang penjagaan kesihatan misalnya sedang beralih kepada penggunaan peralatan robotik selari dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI. We have to work together with our local institutions, universities, for them to do good R&D, not only for the present devices, but also for the future equipment, particularly in healthcare. You all know that robotic devices are very important in healthcare now. Ke arah itu, kerjasama dengan penyedia semikonduktor seperti syarikat Melexis dilihat sebagai gabungan padu yang menyediakan situasi menang-menang kepada kedua-dua pihak bagi memodernkan pembangunan dan penggunaan teknologi chip. Premier berucap merasmikan bangunan baru Melexis, sebuah syarikat kejuruteraan mikroelektronik global di Taman Teknologi Tinggi Samajaya di Kuching. Dalam pada itu, pengerusi Lembaga Pengarah Melexis, François Sambar berkata, bangunan 4 tingkat merupakan tapak ujian warfare Melexis terbesar di dunia dan akan membolehkan syarikat tersebut memenuhi peningkatan permintaan global yang konsisten untuk penyelesaian semikonduktor selain menandakan komitmen terhadap pelanggan di Asia. Perjanjian persefahaman MOU yang ditandatangani SADC Energy dengan ACWA Power bagi meneroka pembangunan pengeluaran hidrogen hijau berskala besar menggunakan tenaga boleh diperbaharui Jun lalu, membolehkan kedua-dua pihak memanfaat kepakaran masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif SADC Energy, Robert Hardin berkata kerjasama dengan ACWA Power yang pakar dalam sektor itu membantu mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai peneraju sektor tenaga baharu rantau ini. Recently, I think it was back in June, we signed an MOU to develop a project to produce green hydrogen using captive renewable energy sources. Okay, so today's courtesy call is to update YB Premier on the progress of what we have done so far and also moving forward what are the next steps. Terdahulu, Robert Hardin bersama Ketua Pegawai Pelaburan ACWA Power, Thomas Boston, mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunuping di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Pada kunjungan hormat tersebut, mereka membincangkan mengenai MOU berkenaan dan kesannya kepada Sarawak untuk menjadi bateri ASEAN. Projek yang dirancang melibatkan pembangunan loji jana kuasa tenaga boleh diperbaharui dengan kapasiti daripada 2 gigawatt kepada 4 gigawatt di Sarawak. Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ogah Embas malam menerima kunjungan hormat daripada Konsul Agung Negara Brunei Darussalam ke Sarawak, Sheikh Abdul Mahdani, Datuk Petugas Sheikh Abdul Ghani di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Menurut kenyataan media Pejabat Timbalan Premier, kunjungan yang berlangsung selama sejam itu, Datuk Ahmad Douglas dan Sheikh Abdul Mahdani membincangkan isu dan topik berkaitan kepentingan bersama kepada Sarawak dan negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas turut menerima kunjungan hormat daripada Ahli Jawatan Kuasa Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putera Sarawak. Rombongan berkenaan diketuai pengerusinya Irwan Zulkarnain Muhammad Hazbi. Antara lain, Irwan menyampaikan taklimat kepada beliau berkenaan penubuhan gabungan tersebut, objektif dan penyertaannya dalam pelbagai projek pembangunan kerajaan sejak tahun 2014. Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 70 pingat emas dalam misi memburu gelaran juara pada Tamasya Sukan Malaysia SUKMA ke-21 yang dijadual berlangsung dari 17 hingga 24 Ogos ini.
Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah optimis Sarawak mampu mencapai sasaran itu berdasarkan maklum balas yang diterima semasa sesi taklimat bersama penolong Ketua Kontingen ACTM. Sebelum ini, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Dato' Jera Rentab Jabu yang juga Ketua Kontingen, dilaporkan berkata Sarawak bukan sahaja menjadi tuan rumah, malah turut mencatat sejarah tersendiri dengan melantik seramai 40 SEDM, 76 pengurus dan 138 jurulatih. Sarawak pernah muncul juara Sukma pada edisi 1990, 1992 dan 1994. Sukma 2024 akan berlangsung di 9 bahagian iaitu di Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Tamasya kali ini menyaksikan 37 jenis sukan dipertandingkan, membabitkan 488 acara terdiri daripada 236 acara lelaki, 217 acara wanita dan 35 lagi acara campuran lelaki dan wanita. Polis Kuching meneruskan usaha mengesan 55 individu dikendaki yang dikenakan waran tangkap atas pelbagai kesalahan sejak 2006. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah berkata individu berkenaan terlibat kes rogol, cabul, penipuan, pemalsuan dokumen dan beberapa jenayah lain. Katanya daripada jumlah itu, 54 merupakan warga negara dan seorang warga negara asing. Dedahnya lagi, salah seorang individu merupakan bekas anggota polis yang terlibat dalam satu kes jenayah di bawah Seksyen 378 Kanun Keseksaan dan 2 kes rogol di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Semasa kejadian, untuk anggota ni, semasa kejadian dia bertugas aktif dan laporan dibuat oleh satu perempuan mana mengesaki anggota ni merogol. Dan selepas daripada siasatan dibuka, itu adalah prosedur kita biasa. Anggota ni telah pun kita buang kerja dan ditamatkan perkhidmatan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching di Jalan Simpang 3, Kuching. Justru ACP Ashmon memohon kerjasama orang ramai untuk memaklumkan kepada pihak polis sekiranya mengenali dan mempunyai maklumat berkenaan individu yang dikendaki tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, ACP Ashmon berkata jenayah pecah rumah dan curi di daerah Kuching menunjukkan tren peningkatan setakat Jun tahun ini. Sebanyak 112 kes dilaporkan, meningkat 61 kes berbanding hanya 51 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Kita telah berjaya menangkap 32 orang yang terlibat dengan kes kejadian pecah rumah di daerah Kuching. Daripada 32 orang ini, 14 kes telah pun dituduh dan dengan tangkapan 32 orang, kita berjaya menyelesaikan 37 kes pecah rumah di daerah Kuching dengan anggaran kerugian yang kita dapat recover. Hasil daripada tangkapan 32 orang ini merangkumi 32,000. Beliau memberitahu kawasan yang sering berlaku jenayah tersebut termasuklah di Tabuan, Samariang, Stampin dan Bintawa. Mengenai kes penipuan jual beli dalam talian atau e-dagang, seorang lelaki tempatan lingkungan umur 30 tahun telah ditahan. Suspek ditangkap pada 22 Jul lepas disyaki terlibat dengan 4 kes penipuan jual beli telefon bimbit dan alat permainan video. Manakala bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 49 kertas siasatan melibatkan kerugian sebanyak RM450,000. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti di stream RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.